ada amnya dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sesungguhnya serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya, lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada manusia untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar durhaka. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. Ayat-ayat yang dibaca ini dikenali dengan surah Al-Mursalat. Al-Mursalat khilaf ulama maksud dan anaknya. Jumhur ulama mengatakan Al-Mursalat ialah angin yang diutuskan oleh Allah untuk menghantarkan hujan. Itu mengikut pendapat jumhur ulama. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan menghadapi cabaran yang dahsyat, menentang musuh-musuh Islam. Ketika Islam tidak ada negara dan tidak ada kekuatan bala tentera yang mempertahankannya. Menjadi kelaziman surah yang diturunkan di Mekah ini untuk menguatkan iman, menguatkan akidah, memberi semangat kepada sahabat-sahabat yang ditekan, ditindas, yang dizalimi. Maka begitulah surah yang kita baca ni, surah Mursalat. Surah ini dimulakan dengan sumpah daripada Allah Ta'ala, dengan menyebut makhluknya angin, malaikat dan rasul-rasul, merupakan makhluk-makhluk yang mulia yang ditugaskan oleh Allah, sama ada membawa rahmat ataupun membawa azab, dan menyatakan bagaimana di antara azab itu ketika berlakunya hari kiamat. Apabila cahaya bintang dihapuskan dan bintang menjadi bertaburan, kerana dunia akan dimusnahkan, langit dan bumi akan dihancurkan. Dan surah ini menceritakan tentang nasib orang-orang yang membohongi agama, membohongi Islam, membohongi ajaran Allah dan Rasul. Mereka akan menerima azab neraka pada hari kiamat kelak. Celakalah mereka dan terimalah azabnya dalam seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan surah ini juga menyatakan nikmat yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat, bersama dengan keluarga, makan minum, pakaian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disudahkan surah ini dengan mendedahkan sekali lagi kecelakaan bagi mereka-mereka yang kufur, yang enggan beribadat kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Celakalah mereka, nikmatlah mereka di atas dunia ini sekadar sedikit sementara waktu sahaja. Di hari kiamat tidak ada peluang lagi bagi mereka. Berbeza dengan orang-orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalat urfa. Demi utusan-utusan yang diutuskan oleh Allah bertebaran. Di sini terdapat kekhilafan ulama tafsir. Apa dimaksudkan dengan Al-Mursalat? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan yang dimaksudkan ialah angin-angin yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia ini. Ada mengatakan angin yang membawa azab, membinasakan mereka yang zalim. Dan ada yang mengatakan
angin yang membawa hujan, rahmat. Kalangan ulama mengatakan al-mursalat ialah malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah membawa wahyi kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan al-mursalat ialah Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Itu kau yang dhaif. Kau yang kuat ialah angin-angin yang membawa azab. Fal-asifati asfa. Maka seterusnya demi angin ribut yang dahsyat, yang mencabut pokok, yang memusnahkan bangunan, memusnahkan nikmat bila manusia melawan Allah Ta'ala. Wan nasyirati nashra, dan demi malaikat yang mengarahkan awan-awan di udara supaya mereka bertaburan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. An-nasyirat ialah malaikat-malaikat yang diarahkan oleh Allah mengelak awan. Negeri mana awan ni berada, mana hujan nak diturunkan, mana bala nak diturunkan. Fal-fariqati farqa, demi malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk menerangkan perbezaan di antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram. Fal-mulqiyat dzikra, demi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kitab-kitab yang diterima oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitulah malaikat Jibril dan pengiring-pengiringnya yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyi kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan rasul-rasul menerima kitab-kitab wahyi yang dibawa oleh malaikat-malaikat ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan pentingnya makhluk-makhluk itu. Adapun kita hamba dia tak boleh bersumpah malaikat dengan nama Allah. Haram kita bersumpah dengan makhluk, tak boleh. Bersumpah dengan demi matahari, demi bulan, demi masa, kita sumpah untuk kita nak buat satu perkara, tak boleh. Adapun Allah Ta'ala, dia boleh bersumpah dengan apa saja makhluk. Bagi kita, syarat sumpah kita mestilah dengan wallahi wa billahi wa tallahi, dengan nama Allah. Tak boleh bersumpah dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Adapun disebut dalam mahkamah tu, akad tangan saya bersumpah tu tak jadi sumpah mengikut hukum syarak. Undang-undang manusia saja. Sumpah mengikut hukum syarak mestilah wallahi wa billahi wa tallahi. Itu mengikut hukum syarak. Setelah Allah Ta'ala menyebut udhran au nudra, bila wahyi diterima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada siapa yang boleh menyatakan uzur, dia tak terima petunjuk, tak boleh mengelak lagi, kecuali mereka yang tak sapa seru. Orang yang tinggal di hutan rimba belantara, tak sapa ajaran agama, itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang tak sapa ajaran Rasul, dimaafkan oleh Allah. Orang yang sapa ajaran Rasul, tak dimaafkan oleh Allah, walaupun dia alim. Golongan ahli kitab lebih besar dosanya daripada orang lain. Orang alim lebih besar dosanya daripada orang lain. Sekiranya mereka menerima tahu ajaran Allah tapi tak ikut, tak ada uzur bagi mereka, au indara, Allah Ta'ala telah memberi amaran kepada makhluknya dengan azab dan balasan sekiranya mereka menentang, tak terima ajaran Allah. Innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu mesti berlaku, iaitulah hari kiamat. Mati mesti berlaku. Kita tengok hari-hari, selang sehari ada orang mati, mesti berlaku. Tak ada siapa yang boleh selamat daripada mati. Termasuklah raja-raja besar, pemimpin besar, nabi-nabi pun mati. Nabi-nabi yang dikasihi oleh Allah Ta'ala mati. Orang yang lawan Nabi pun mati, semua mati. Maka samalah juga hari kiamat mesti berlaku. Dosa dan pahala mesti dihitung di sisi Allah Ta'ala. Semua perkara yang disebut hari kiamat mesti akan berlaku, seolah-olah macam telah berlaku. Lawaqi' macam telah berlaku.
walaupun akan berlaku, menunjukkan kepastian perkara itu berlaku, yang wajib kita beriman kepadanya, kita percaya. Dengan sebab itu, kita jangan risaulah dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam dunia kerana kita nak ke Islam. Kerana kita orang Islam percaya ada lagi hari pembalasan. Kalau kita pegang dengan Islam, selamatlah kita di hari pembalasan itu. Jangan sedih. Kalau orang tu dapat nikmat macam mana pun, lawan Islam, percayalah, celakalah dia di hari pembalasan. Tak usah duduk suka-sukalah. Kita jangan sedih. Pasal apa dia senang sangat, kita susah. Jangan sedih. Akan tiba hari pembalasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. Maksudnya, oleh itu apabila langit, apabila bintang-bintang binasa dan hilang lenyap, faidzan nujum tumisat, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan, dan apabila rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing. Jika ditanya, ke hari manakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan? Jawabnya ke hari keputusan hukum, iaitulah hari kiamat. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan hari pemutusan hukum itu? Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu, yakni yang engkar derhaka seperti kaum Nuh, Ad dan Samud dan lain-lain? Kemudian kami akan iringi mereka dengan membinasakan orang-orang yang engkar derhaka dari kaum-kaum yang datang kemudian. Demikianlah cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang kami janjikan. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air benih, air mani, yang sedikit dipandang orang, lalu kami jadikan air mani, air benih itu pada tempat penetapan yang teguh kukuh di dalam rahim ibu, hingga ke suatu masa yang termaklum, serta kami tentukan keadaannya. Maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya, yang hidup dan yang mati. Dan kami telah jadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang. Dan kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga. Kecelakaan besar pada hari itu
bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat pemberian kami. Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, pergilah kamu berazab yang dahulu kamu mendustakannya. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang tercabang tiga. Yang bercabang tiga. Yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang perlindungan dari julangan api neraka. Setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang disebut dahulu berkenaan dengan angin-angin yang bertiup, sama ada yang membawa hujan ataupun angin ribut taufan, bersumpah dengan malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah, bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut, menandakan besarnya makhluk-makhluk itu. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut tentang janji yang mesti berlaku, iaitulah hari kiamat. Fa'idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang dihilangkan cahayanya, bintang menjadi hilang cahayanya kerana sudah bertaburan, bercelaru di antara satu sama lain. Ahli-ahli sains ataupun saintis angkasa lepas pada hari ini yang meneropong dengan alat-alat yang boleh mendekatkan yang jauh, menganggarkan bintang-bintang itu laksana pasir di bumi. Banyaknya bintang di langit, laksana pasir di bumi. Allah Ta'ala mengatur perjalanan terapung-apung di angkasa lepas, tidak berlaga di antara satu sama lain. Apabila pusat yang dijadikan oleh Allah di bumi telah dirasakan oleh manusia dengan berbagai-bagai rancangan projek-projek yang membanggakan mereka, Allah Ta'ala hancurkan dunia ini dengan kiamat. Hari kiamat disebut oleh Islam, agama lain tak berapa sebut. Dahulunya ahli-ahli sains pun tak percaya. Hari ini ahli-ahli sains sudah percaya kiamat itu berlaku. Ada kalangan mereka yang cuba nak fikir macam mana nak buat alat, nak cegah bintang ni daripada gempuh bumi, supaya bumi ni selamat. Tak boleh buat. Gunung berapi pun tak boleh nak tahan. Gempuh bumi tak boleh nak tahan. Banjir di bumi tak boleh nak tahan. Bagaimana dengan serpihan bintang yang melanggar bumi, yang berlanggar di antara satu sama lain, yang sangat besar pada bumi, lagi tak boleh tahan. Maka hari ini ahli-ahli sains percaya pada hari kiamat. Ada kalangan mereka yang baca terjemahan Quran masuk Islam, hari kiamat mesti berlaku. Di antaranya bila berlaku hari kiamat, bintang-bintang tidak bercahaya lagi, hilang cahayanya. Wa idzas samaa'u furijat, apabila langit terbelah langit yang begitu teguh jadi terbelah, hancur lebu habis. Wa idzal jibalu nusibat, dan apabila bukit berterbangan, bukit yang kita lihat, gunung ganang yang begitu besar, kita melihat kukuhnya berada di bumi, bila berlaku tiup sangkakala tercabut, terbang, hancur lebu. Gunung ganang jadi hancur. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul ditentukan waktu untuk menjadi saksi bagi membicarakan manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, setelah mereka dibangkitkan, Allah Ta'ala menentukan waktunya, rasul-rasul dipanggil untuk menjadi saksi. Adakah mereka telah menyampaikan ajaran Allah ataupun tidak? Itulah makna rasul ditentukan waktunya. Li ayyi yaumin ujjilat, untuk hari apa ditangguhkan? Ditangguhkan pertemuan itu untuk hari apa? Kamu tahu tak hari apa? Tuhan tanya. Li yaumil fasli, hari memutuskan hukuman, hari membuat keputusan, hari dibicarakan manusia dan dibuat keputusan oleh Allah Ta'ala. Setelah dipanggil rasul-rasul menjadi saksi, bukan saja rasul-rasul menjadi saksi,
makhluk-makhluk yang ada keliling menjadi saksi. Termasuklah tempat sujud kita, tempat semayang kita jadi saksi. Tempat perjalanan buat kebajikan menjadi saksi. Termasuklah anggota kita jadi saksi. Kulit-kulit tangan, kaki, mata bercakap, mulut ditutup, tak boleh jadi saksi. Dibawa catatan malaikat. Malaikat yang mencatat amalan diperintah bawa catatan itu. Dilihat catatannya, Rasul menjadi saksi, tubuh badan sendiri menjadi saksi, banyak saksi, barulah Allah Ta'ala membuat keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasli. Adakah kamu tahu apa dia hari membuat keputusan itu? Kamu tahu ke tidak? Allah Ta'ala memberi amaran yang sangat keras. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celaka di dalam neraka lah. Dalam gaun neraka lah pada hari itu bagi orang-orang yang membohongi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, membohongi ajaran-ajaran Rasul yang disampaikan oleh para ulama dan pendakwah. Mereka yang tak percaya pada hari ini celaka pada hari itu. Akan terimalah celakanya. Alam nuhlikil awwalin wal akhir. Alam nuhlikil awwalin. Adakah kami yang membinasakan umat-umat yang terdahulu? Mereka baca dalam sejarah. Kami binasakan kaum Nuh, ditenggelamkan dengan taufan yang besar, yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dibinasakan orang kafir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kami binasakan kaum Ad. Kaum Ad yang tubuhnya besar, yang dapat mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Hari ini orang duduk megah bangunan-bangunan tinggi. Zaman dulu ada dah bangunan tinggi ni. Dibangunkan oleh kaum Ad. Jangan menganggap kita lah tamadun sangat. Zaman dulu sudah ada tamadun. Kaum Ad mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka lawan Nabi Hud. Tentang Nabi Hud. Bukan saja kufur, lawan habis-habisan. Allah Ta'ala beri tempoh. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Bangunannya hancur lebur bersama dengan penghuninya yang kafir. Kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah. Kalau kaum Ad dibinasakan dengan kaum Nuh dengan taufan yang besar. Kaum Ad dengan angin yang kuat yang menerbangkan mereka, meruntuhkan bangunan mereka. Kaum Samud dibinasakan dengan tempikan yang kuat. Satu tempikan yang kuat, habis mati belaka, tinggal bangunannya. Sebahagian bangunan itu masih ada sekarang di utara Arab Saudi, di Madainus Saleh, di Jordan. Negeri dia daripada utara Arab Saudi sampai Jordan. Masih ada bangunan-bangunan yang dipahat daripada bukit-bukit yang pejal. Bukit yang pejal dipahat, dijadikan bangunan, jadikan bilik. Mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun mereka duduk dalam bangunan bukit yang dipahat. Ni rumah kayu jadi apa? Rumah batu, rumah seming jadi apa? Rumah dalam bukit yang pejal dibinasakan oleh Allah. Kami binasakan orang yang terdahulu. Thumma nutbi'uhumul akharin. Kemudian kami ikuti umat-umat yang kemudian kaum Firaun, kaum Lut. Kaum Lut dibinasakan dengan dilingkupkan negeri mereka. Negeri Sadum diangkat, dilingkupkan. Terlingkup negerinya. Firaun dengan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Laut Merah dibinasakan. Tinggallah bangunan-bangunan yang megah. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah kami lakukan terhadap orang-orang yang membuat dosa. Orang yang membuat dosa, yang menentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah kami buat. Itulah yang ditimpa oleh orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terima nasibnya. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celaka dalam neraka, dalam lembah neraka. Pada hari itu, hari kiamat, bagi orang-orang yang membohongi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Adakah mereka sedar kamilah yang menciptakan mereka, yang menjadikan mereka daripada air mani? Air mani yang dianggap hina, itulah kejadian manusia. Dijadikan daripada air mani, lelaki dan perempuan. Faja'alnahu fi qararin makin, dan kami tetapkan dia di dalam rahim ibunya, qararin mahin. Qararin mahin, tempat yang terpelihara. Air mani duduk dalam perut ibu, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tempat yang dipelihara oleh Allah dengan cara yang baik. Ila qadarin ma'lum, mengikut qadar yang ditetapkan oleh Allah. Berapa bulan dia dalam perut, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila dia nak dilahirkan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka nerakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam, yang menentang Nabi Muhammad SAW. Alam naj'alil arda kifata. Adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang telah menjadikan bumi tempat mereka hidup. Tempat mereka hidup di atas muka bumi ini. Boleh bergerak ke sana kemari, boleh buat kerja di atas muka bumi. Kalau dulu kami letakkan dia dalam perut ibu, dilahirkan ke dunia. Duduk atas bumi pula, Allah Ta'ala letakkan mereka atas bumi, hidup dalam keadaan yang selesa berjalan. Walaupun ahli sains mengatakan bumi ini pusingan terlalu ligak, berpusing dengan ligak untuk menentukan musim dia, menentukan cuaca dia. Allah Ta'ala ke bumi dia berpusing. Ahli sains tahu. Laju buminya lebih laju daripada kapal terbang lagi. Kalau kita lihat, kita pergi ke Mekah, 7 matahari pergi ke Mekah. 7 matahari kapal terbang berapa jam? 9 jam sampai ke Mekah, 10 jam. Berapa jarak waktu antara kita bertolak dengan sampai di Jeddah? Berapa jarak? Dengan 9 jam waktu jatuh matahari dan waktu sampai, kita akan tahu betapa ligaknya bumi ini berpusing. Tetapi kita boleh menetap atas bumi, boleh bergerak, boleh berjalan ke sana kemari. Itu semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita ahya'an wa amwata. Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini hidup dan mati. Hidup, boleh hidup atas muka bumi, lepas tu mati pula. Ditanam di dalam perut bumi, dikambuh dalam perut bumi. Waj'alna fiha rawasiya syamikhatin, kami jadikan di atas bumi itu rawasiya syamikhatin, gunung ganan dan bukit-bukit laksana pasok. Laksana pasok dan paku yang menetapkan bumi. Tanahnya tidak runtuh. Tuhan jadikan bukit-bukit gunung ganang laksana rawasiya. Rawasiya ini merupakan pasok-pasok yang menetapkan bumi, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan aturan dan peraturan yang kita lihat, kalau belah bukit tu, kita tengok batu hitam pun ada, batu merah pun ada, batu putih pun ada, macam-macam jenis batu. Dengan jalur-jalurnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami berikan kepada mereka air hujan yang tawar yang boleh mereka minum. Turun dari langit, masuk dalam perut bumi, masuk dalam perut gunung ganang, jadi air terjun yang mencurah-curah tak kering-kering. Mari hujan pula, diseduk oleh cuaca yang panas, turun balik ditapihnya oleh pasir-pasir dan tanah-tanah, dengan bersih keluar melalui gunung ganan dan bukit bukau, yang mengeluarkan bumi, yang mengeluarkan air. Ini semua adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Dan boleh minum air itu, ada air tawar dan air masin. Tuhan jadikan barzakh, sempadan di antara air tawar dengan air masin. Bila air sungai tu baik, air laut masuk, ada sempadan yang Tuhan tetapkan. Ini semua adalah kebesaran Allah yang tidak terhingga, yang kita kena percaya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Maksudnya kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat pemberian kami. Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, pergilah kamu kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3, yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang perlindungan dari julangan api neraka. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api yang besarnya seperti bangunan besar. Banyaknya dan warnanya bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning. Kecelakaan besar pada hari itu kepada orang yang mendustakan keadaan yang demikian. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan, dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, dan mereka tidak dapat meminta maaf. Kecelakaan besar pada hari itu kepada orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Inilah hari pemutusan hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu dari kamu. Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cobalah kamu lakukan terhadap azabku. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Ayat ini masih lagi menyatakan kedahsyatan hari kiamat untuk meyakinkan lagi orang-orang yang beriman supaya lebih percaya dan lebih banyak mengerjakan amal, dan memberi amaran yang keras kepada orang-orang kafir yang mendustakan Quran, mendustakan pembawa-pembawa Al-Quran, bermula daripada Nabi SAW sehinggalah ulama yang datang kemudian. Allah memberi amaran yang sungguh-sungguh berlaku. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celaka, yakni celaka berada di dalam azab. Di dalam azab terhadap mereka yang mendustakan apa yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkandung di dalam Quran mereka dustakan. Mereka bohonginya. Bukan saja tak percaya, kata bohong pula. Celakalah mereka pada hari kiamat kelak. Dimasukkan di dalam neraka. Itulah balasan kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Bertolaklah kamu, pergilah kamu ke tempat di mana kamu membohonginya. Bila beritahu ada neraka, asap-asapnya sangat dahsyat, kamu kata bohong. Mana dia? Bukan berani, mana nak goreng kepuk dia, nak goreng kering. Awak main-main pula. Ada hak cakap begitu. Kalau kamu bohongi, di hari itu dikatakan pergilah ke dalam neraka. Tempat kamu tak percaya, masih diberitahu dalam dunia dulu. Intaliqu, pergilah kamu
ila zillin dhi thalathi syu'ab, kepada naungan yang mengandungi 3 cabang. Dinyatakan di mana api neraka menjadi 3 cabang. 3 cabang. Cabang ulama mengatakan asapnya bukan saja asap gelap, panas juga. Asapnya dan termasuklah julangan apinya dan kepanasannya, la zalilin wala yughni minal lahab. Tidak ada naungan. Walaupun asap tak boleh berteduh. Kalau di atas dunia ni bila ada awan mendung kita boleh berteduh. Di mana asap neraka tak boleh berteduh. Berteduh pun kau panas. Lagi memanahkan. Wala yughni minal lahab, dan tidak boleh menahan daripada julang-julang api neraka yang membakar itu. Bahkan menjadi lebih membakar lagi. Tidak boleh menahan daripada bakaran api neraka. Tidak boleh menyelamatkan diri daripada api neraka. Itulah dahsyatnya neraka itu. Innaha tarmi bisyarrin kal qasar. Sesungguhnya dia memercikkan api-api, memercikkan bunga api dia besar seperti bangunan-bangunan yang besar, seperti istana yang besar. Kal qasri, al qasri makna istana. Istana ni tak ada lah bangunan yang paling besar sekali lah. Kerana manusia di atas dunia ni nak sangat ke istana, lagi besar lagi suka. Maka dia beritahu bahawa percikan api neraka tu tiap-tiap satu tu macam istana yang besar. Macam istana yang besar. Tiap-tiap satu percikan. Ka'annahu jimalatun sufur. Seolah-olah kawan-kawan unta yang berwarna kuning. Orang Arab sangat menarik tengok unta yang berwarna kuning. Itu yang mereka tahu, yang mereka kenal. Begitulah ramainya ataupun banyaknya percikan-percikan neraka. Tiap-tiap satunya macam istana yang besar. Datang berkawan laksana kawan-kawan unta yang berwarna kuning. Sangat dahsyat dan menakutkan. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celaka, neraka, seksa yang seburuk-buruknya terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan orang-orang yang menyampaikan ayat Allah. Membohongi orang yang menyatakan Islam. Hadza yaumul la yantiqun. Hari ini mereka tidak boleh bercakap lagi. Kelu lidah. Membisu, tak boleh berkata-kata. Bila melihat kedahsyatan api neraka yang sangat menggerun dan menakutkan itu, menjadi kelu, tak boleh bercakap. Wala yu'danu lahum faya'tadirun, dan tidak diizinkan kepada mereka untuk bercakap. Tak diizinkan untuk bercakap dan tak diizin untuk meminta ampun dan maaf. Ini bukan peluang untuk istighfar. Nak istighfar di atas dunia, nak minta ampun di atas dunia, selagi nyawa belum sampai ke halqam. Bila duduk dalam neraka, la yu'danu lahum, tak diizinkan lagi, tak dibenarkan lagi faya'tadirun. Lalu mereka boleh minta ampun, minta uzur. Wahai Tuhan, saya uzur, tak boleh. Tak boleh awak macam mana? Tak boleh dah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu taubat sejak nyawa sampai ke halqum. Sudah ditutup. Sejak matahari dah naik ke arah barat, sudah ditutup pintu taubat. Maka lebih tertutup lagi ketika berada di dalam neraka. Hada yaumul fasli. Inilah hari Tuhan telah membuat keputusan. Tuhan sudah membuat keputusan. Keputusan yang sangat adil. Dipanggil manusia, dibicarakan di mahkamah, di padang mahsyar. Ditanya dan disoal. Ditutup mulutnya. Tangan bercakap. Kaki bercakap. Kulit-kulitnya bercakap. Mulut tak boleh bercakap. Diri dia sendiri jadi saksi. Bukan orang lain. Badan dia sendiri jadi saksi. Kemudian saksi-saksi makhluk yang lain. Dibawa tulisan-tulisan malaikat. Catatan-catatan malaikat. Pada waktu sekian, minit sekian, saat sekian membuat ni. Semua dicatat oleh malaikat.
dengan terang dan nyata. Lalu Allah membuat keputusan daripada Allah Ta'ala. Ada yang diampunkan, ada yang dimaafkan, ada yang mendapat syafaat kepada orang yang Allah izinkan diberi syafaat kepadanya. Jama'nakum wal awwalin, kami himpunkan kamu dan orang-orang zaman dahulu. Kamu dan orang-orang zaman dulu sejak iblis yang melawan Nabi Adam, pengikut iblis zaman Nabi Nuh, penentang Nabi Ibrahim, penentang Nabi Musa, penentang semua nabi-nabi, pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikutnya yang ikut pemimpin-pemimpin yang jahat ini kerana nak duit dia, nak harta dia, nak kemewahan dia. Semua dihimpunkan sekaligus. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Tuhan mencabar, jika sekiranya kamu mempunyai apa-apa perancangan, apa-apa helah, apa-apa tipu daya untuk melepaskan diri, fakidun, maka sila tipukan aku, Tuhan kata. Sila kamu tipukan aku kalau nak tipu sangat. Di atas dunia mu boleh tipu macam-macam, mu boleh dalih macam-macam, mu boleh cakap macam-macam, mu boleh kata macam-macam. Sekarang sila cakap, sila kamu buat helah-helah kamu pada hari ini, Tuhan kata. Rancangkan tipu daya, mesyuarat sama-sama mu. Ajak ketua mu mesyuarat, buat tipu daya. Kalau tak padang seorang, sila fakidun, sila kamu tipukan aku, rancangkan aku untuk menjawab jawapan, bagi melepaskan diri kamu daripada dihukum ini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka dan neraka pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan berita-berita yang disampaikan oleh Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan pengikutnya sehingga hari kiamat. Celaka sekiranya dibohongi. Celakalah bagi mereka yang membohongi itu. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata-mata air yang mengalir, serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Pada ketika itu dikatakan kepada mereka, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan, maka makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya. Demikianlah kami sebenarnya membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat syurga. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu, wahai orang-orang yang engkar derhaka, sementara waktu hidup, kemudian kamu akan menghadapi bahaya, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan amaran Allah, dan kepada orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka engkar dan tidak mengerjakannya,
kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perintah-perintah Allah dan larangannya, kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut. Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan kisah-kisah hari kiamat yang akan dialami oleh orang-orang yang durhaka, yang kafir, yang melawan Allah, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diseksa dengan azab yang sangat pedih. Mereka tidak boleh melepaskan diri mereka. Walaupun di atas dunia ini mereka bijak sangat, mereka cerdik sangat, macam-macam auta boleh buat. Di hari akhirat mereka tidak boleh menyelamatkan diri mereka, tak boleh nak buat rancangan tipu daya mereka. Maka ayat yang dibaca pada hari ini dimulakan dengan janji kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah beriman kepadanya. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang mengerjakan perintah, meninggalkan segala larangannya di besok hari, yakni di hari kiamat kelak. Fi zilalin, mereka berada di bawah naungan teduhan pokok-pokok dan istana-istana di dalam syurga. Mereka tidak dipancari oleh matahari yang panas kerana dilindungi oleh pokok-pokok syurga yang menghijau, yang meneduhkan mereka. Mereka dinaungi oleh istana-istana yang indah di dalam syurga. Wa uyunin, dan mata-mata air yang banyak yang menjadi minuman kepada mereka yang sangat menyedapkan. Mata air daripada buah-buahan, air biasa, susu, madu, minuman-minuman yang lazat yang dipancarkan oleh Allah menjadi sungai-sungai di dalam syurga. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan segala jenis buahan, mimma yashtahun, daripada apa yang mereka ingini. Semua buahan yang mereka ingini dalam syurga ada belaka, bahkan lebih lazat daripada buah-buahan yang ada di atas dunia. Rupa saja dengan rupa buah yang ada di atas dunia, tetapi rasanya lebih lazat daripada buah-buahan yang ada di atas dunia, yang tidak terperi lazatnya. Itulah nikmat yang Tuhan beri pada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah. Kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu, sebagaimana dikatakan kepada orang-orang yang kafir, rasalah kamu azab di dalam neraka. Maka Tuhan kata kepada orang-orang yang bertakwa setelah beriman, mengerjakan amal yang saleh, makanlah kamu dan minumlah kamu dengan nikmat yang ada di dalam syurga ini. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, iaitulah yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut ajarannya, berpegang dengan ajarannya, dan beramal dengan ajarannya. Tuhan beri nikmat yang tidak terhingga dan tidak terperi di dalam syurga. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Seterusnya Tuhan kata pula kepada orang-orang yang kafir, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celaka pada hari itu, celaka di dalam neraka dengan seksa yang tidak terperi pada hari itu. Lil mukazzibin, bagi orang yang membohongi hari akhirat, di antaranya membohongi cerita-cerita dalam syurga. Bila kita beritahu nikmat dalam syurga ni tidak terperi, nikmatnya tak terhingga, dia tak percaya lagi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin.
celaka dan nerakalah. Pada hari itu bagi orang-orang yang membohongi, yang tidak percaya kepada nikmat syurga, yang menjadi sebahagian daripada cerita hari akhirat, yang wajib kita beriman kepadanya. Dikatakan kepada mereka yang duduk dalam neraka, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah kamu dan nikmatilah kamu, wahai orang-orang yang kafir, yang tak percaya kepada nikmat syurga ni. Makanlah kamu, makanlah nak makan atas dunia ni. Nikmatlah nak nikmat atas dunia ni. Ikut nak kamu tak percaya sangat, sila. Sila, tapi ingat di hari akhirat kamu akan rasa pula. Akan rasa pula daripada azab yang tidak peteri yang diberi amaran oleh Allah Ta'ala. Yauma wailu yauma idzil lil mukadzibin. Diulangi lagi beberapa kali hak tula aja. Mengapa Tuhan ulang hak tula beberapa kali wailu yauma idzil lil mukadzibin? Untuk menguatkan ayat ini. Celaka neraka pada hari itu bagi orang-orang yang membohongi hari akhirat, membohongi cerita benar yang ada dalam Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rokoklah kamu, mereka tidak mau rokok. Ulama tafsir mengatakan di antaranya Muqatil, ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Thaqif. Kaum Bani Thaqif ialah penduduk Taif yang pernah merejam Nabi dan sahabatnya Zaid bin Harithah sehingga berdarah. Setelah Mekah dibuka, mereka tak masuk Islam lagi. Mereka bergabung dengan Hawazin, menyerang Nabi SAW di Hunain, dan Allah Ta'ala binasakan mereka. Mereka balik berkubur di Taif. Nabi kepung mereka dengan bala tentera. Oleh kerana di Taif ni tanah dia subur, makanan mereka cukup, minuman mereka cukup. Nabi dan bala tentera Islam mengepung berbulan-bulan. Mereka tidak menyerah kalah. Akhirnya Nabi ajak sahabat berundur balik ke Madinah. Sahabat kata, doa wahai Rasulullah, nak tawan tak boleh. Nabi kata, Allahumma hdi Thaqif, Allahumma hdi Thaqif, Allahumma hdi Thaqif. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk pada Thaqif. Apabila kabilah-kabilah Arab yang lain menghantar rombongan menyerah kalah dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, kabilah Thaqif juga menghantar rombongan dia dan bersedia untuk masuk Islam. Tetapi mereka kata mereka tak boleh semayang, sebab adat mereka tak tunduk ke orang. Dalam semayang ni ada rokok. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Bila dikatakan kepada mereka rokok, semayang, la yarka'un, mereka tak mau rokok. Mereka kata kami tak boleh rokok. Jenis kami ni jenis yang hebat, nak tunjuk hebat dia. Kami tak boleh rokok pada orang, termasuklah tak boleh semayang. Nabi kata, mana ada, la khaira fi dinin laisa fihi ruku'un wala sujud, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan pada satu agama yang tidak ada rokok dan sujud. Agama kafir lain pun ada rokok sujud juga. Tiba-tiba mu tak mau rokok sujud ni pelik. Pasal apa? Mereka degil. Nabi kata tak boleh, kamu mesti semayang. Akhirnya mereka terima untuk rokok dan sujud. Ayat ini ditujukan kepada kedegilan mereka. Diriwayatkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru pada Imam Syafi'i, iaitulah Imam Mazhab Maliki, mengikut pendapat dia tidak boleh semayang tahiyatul masjid lepas semayang asar. Ini khilaf ulama. Ada ulama mengatakan boleh semayang tahiyatul masjid lepas semayang asar. Imam Malik kata tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, sembahyang yang sebabnya dahulu, sebabnya menyertai, boleh kita semayang. Semayang hajat tak boleh lepas asar.
Semayang hajat tak boleh kerana hajat tu kemudian. Semayang mayat boleh lepas asar, tak jadi salah. Semayang hajat tak boleh lepas asar kerana hajat tu kemudian. Tahiyatul masjid boleh kata Imam Syafi'i. Imam Malik kata tak boleh. Kerana ada hadis yang melarang semayang lepas semayang asar. Mengikut pendapat Imam Malik, tak boleh semayang tahiyatul masjid lepas asar. Ini khilaf mazhab antara Syafi'i dengan Imam Malik. Malik ni guru Imam Syafi'i. Tiba-tiba pada satu hari Imam Malik masuk ke Masjid Madinah. Lalu seorang budak kata, "Ya Syekh, qum farka'." Wahai Syekh, semayang dulu. Budak-budak. Dia tak kenal Imam Malik, Imam siapa dia. "Ya Syekh, qum farka'." Imam Malik pergi bekah bangun semayang. Orang tanya dia pasal apa dia? Kan Syekh kata tak boleh semayang lepas semayang asar. Imam Malik kata, aku takut firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Bila Tuhan kata jangan rokok, jangan rokok. Dia tak mau rokok, aku takut kena ayat ni atas aku, kata Imam Malik. Walaupun mengikut pendapat ijtihad aku, bahawa semayang masjid tak ada lepas semayang asar. Ini kerana ini masalah ijtihad ulama-ulama mazhab. Semua mazhab ni betul belaka. Jangan kata mazhab ni salah, mazhab ni salah. Itu ijtihad. Mengikut mazhab Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lain daripada Imam Malik. Tok guru dia sendiri mengatakan dia boleh sembahyang tahiyatul masjid lepas asar. Imam Malik kata tak boleh. Bila budak dia kata Imam Malik pergi bangun sembahyang. Takut ke budak? Bukan takut ke budak, takut ke ayat ni, kata Imam Malik. Budak suruh aku rokok, aku bangun rokok, kata Imam Malik. Nabi kata, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Sesiapa yang berijtihad dalam bab hukum agama, dia betul dapat 2 pahala. Siapa yang berijtihad, dia salah dapat 1 pahala. Betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Dengan syarat orang tu ahli ijtihad. Imam Malik ni ahli ijtihad, Imam Syafi'i juga ahli ijtihad. Terdapat kekhilafan di antara ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf juga. Antara Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i ada khilaf juga. Antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ada khilaf juga. Ini khilaf-khilaf ulama mazhab. Menunjukkan bagaimana ayat menyentuh para Imam Malik bin Anas. Sehingga dia sudah berijtihad pun, bila dengar ayat ni, pikah bangun semayang. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka dan neraka pada hari itu, pada hari ini, hari kiamat, bagi orang-orang yang membohongi janji-janji Allah yang diberitahu dalam Quran, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Maka dengan mana percakapan selepasnya mereka nak percaya? Kalau tak percaya ke Quran, kitab mukjizat ini, tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak percaya pada apa lagi? Tuhan tanya. Kalau Quran kamu tak mau percaya, Nabi Muhammad kamu tak mau percaya, nak percaya ke apa? Ini soalan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menakutkan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang tak beriman tak jadi apa pada dia, kerana tak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.